Zamiluni, Zamiluni. Tahukah kawan-kawan apakah yang berlaku? Begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh dahsyat bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang tajuk Al-Quran Al-Karim, pedoman sepanjang zaman. Al-Quran Al-Karim, kalamu Allah. Al-Quran Al-Karim, hudan lil muttaqin. Hadirin sekalian, masih adakah yang tidak tahu apa itu Al-Quran? Ish, rugi. Mari saya kongsikan. Al-Quran ialah kalamu Allah yang bermujizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Mudah kan? Namun masih ramai antara kita yang bermudah-mudahan dan tidak endah akan Al-Quran. Ish, rugi. Setiap anbiya mempunyai mujizat sendiri, dan mujizat yang paling agung ialah Al-Quran. Subhanallah. Beruntunglah kan kita menjadi umat akhir zaman. Kawan-kawan, macam mana Al-Quran diturunkan je? Tahu tak? Al-Quran diturun dengan berperingkat. Peringkat pertama turun ke Lauh Mahfuz. Peringkat kedua turun ke Baitul Izzah. Peringkat ketiga turun kepada Nabi. 23 tahun diturunkan, 13 tahun turun di Mekah. Manakala baki turun di Madinah, malaikat Jibril sebagai perantara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 193 tentang malaikat Jibril dengan nama panggilannya iaitu Ar-Ruh Al-Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihi ruhul amin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Hadirin semua, apakah rupa malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu? Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menukilkan 3 pendapat Ibnu Qayyim. Pertama, malaikat Jibril turun melalui mimpi Nabi. Kedua, malaikat Jibril alaihi salam menjelma sebagai seorang lelaki. Ketiga, malaikat Jibril alaihi salam mendatang Rasulullah dengan bunyi seperti deringan loceng. Kring. Bunyi inilah tanda yang paling berat bagi Rasulullah menerimanya. Hebat kan pengorbanan Nabi kita? Apa pula pengorbanan kita sebagai Islam? Kawan-kawan semua, mudah sahaja. Pengorbanan kita belajar Iqra dan ilmu tajwid bersungguh-sungguh, kerana hukum beramal dengannya ialah fardu ain. Jangan hanya melepaskan batuk di tangga saja. Kan Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an il ashabihi. Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Hadirin pendengar sekalian, rebutlah peluang untuk sentiasa membasahkan bibir dengan rentetan ayat Al-Quran. Alang-alang menyelup perkasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang membaca Al-Quran, biarlah sampai diberkati Tuhan. Kerana setiap satu huruf diganjarkan 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda,
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Hadis hasan sahih riwayat Al-Tirmizi. Sebagai penutupnya, jangan kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Rugi. Jangan kita meninggalkan belajar Al-Quran. Rugi. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Marilah kita mengambil ibrah daripada hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.